Pada ini kisah yang ingin saya bacakan datang daripada seorang pendengar dan ini dari Kempas. Kempas. Di mana tu Kempas? Ini daripada Ruhaida ataupun beliau gunakan nama sebagai Aida saja. Aida kata, Assalamualaikum Kisi dan juga pendengar Misteri Jam 12. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya adalah seorang pendengar berasal dari Kempas. Pengalaman yang saya nak ceritakan ini berlaku ketika saya menyewa sebuah rumah. Saya tak nak beritahulah di mana tempatnya. Tapi amat menakutkan dan menyeramkan sangat-sangat. Dalam rumah tu, yang saya sewa, tidak ada orang lain yang tinggal kecuali saya seorang sahaja. Atas sebab apa, tak perlulah saya beritahu. Tapi saya hanya mampu bertahan dalam rumah tu hanya selama 4 hari sahaja sebelum saya cari tempat yang lain dan sebelum deposit saya habis tergadai begitu saja. Sebabnya, dalam perjanjian yang disiapkan oleh penyewa rumah melalui seorang rakan. Rakannya itu adalah ejen yang mendapatkan pelanggan-pelanggan untuk menyewa rumahnya. Saya tak pernah pun berjumpa dengan tuan rumah. Cuma semuanya hanya berurusan dengan ejen yang dilantik oleh tuan rumah. Jadi saya berjumpa dengan ejen pun katakan ini syarat-syarat dalam rumah tu yang saya harus patuhilah. Dan pendengar Misteri Jam 12, antara syaratnya saya harus letakkan deposit. Deposit saya selain daripada bayar duit sewa sebulan, saya kena letak deposit untuk 1 lagi bulan. Jadi 2 bulan saya harus bayar. Setelah tamat tempoh sewaan saya, iaitu saya sewa selama lebih kurang 6 bulan Kisi. 6 bulan saya akan sewa, baru dia akan pulangkan balik deposit yang saya berikan. Jadi inilah yang saya nak ceritakan berlaku dalam rumah yang saya sewa. Hanya Aida ni hanya mampu duduk dalam rumah tu 4 hari saja. Malam yang pertama, saya sampai rumah tu selepas waktu Zuhur. Saya sampai pun tidaklah dengan banyak barang. Sehelai sepinggang. Dengan 1 beg tarik, barang-barang saya semua di dalam. Jadi masuk dalam rumah tu agak besar Kisi. Rumah tu ada 3 bilik tidur. Tidak ada lantai atas bawah lah. Ia hanya rumah teres sebuah sahaja. Jadi masuk ke dalam, 3 bilik tidur, ada ruang tamu dapur dan depan rumah tu ada halaman kecil sedikit lah di luar kawasan rumah tersebut. Dalam rumah dah sampai semua lengkap. Ada perabot, ada TV, sofa, semua ada. Dan saya nak berkongsi pengalaman yang pertama. Malam hari Kisi, saya seorang-seorang duduk dalam rumah yang saya pun tak kenal siapa tuan rumahnya. Saya pun tak tahu apa sejarah rumah yang saya sewa ni. Oleh kerana saya takut, saya duduk dalam bilik. Bila masuk saja waktu maghrib, lampu ruang tamu, lampu bilik ada yang saya buka dan saya masuk dalam bilik tidur saya, tutup pintu, kunci dari dalam. TV yang di luar rumah tu, TV yang dekat ruang tamu, saya angkat letak dalam bilik tidur. Sebabnya saya tahu saya akan habiskan masa lebih dalam bilik tidur daripada di luar bilik tidur. Bila berada dalam bilik tidur sedang saya menonton TV, pintu ditutup, Kisi nak tahu tak? Saya terdengar sesuatu yang amat menakutkan dan saya tak tahulah. Adakah ini bunyi perompak yang masuk dalam rumah ataupun dalam rumah ni ada gangguan? Antara bunyi yang dikatakan di sini, pada waktu malam ketika beliau, Aida, seorang diri dalam rumah yang beliau sewa. Ini pengalaman dari Aida di Kempas. Astaghfirullahaladzim. Siapa pula yang main pintu kat luar ni? Ya Allah, tolonglah, Ya Allah. Saya pada mulanya ingatkan, dalam rumah tu ada perompak dah pecah masuk. Kisi, tangan saya dah dial nombor polis. Dah dial Kisi. Sedang berdering bunyi nombor polis dan saya bercakap dengan polis. Hello, saya adalah penyewa rumah, alamatnya mana? Saya rasa dalam rumah saya ada orang masuk. Lebih kurang 40 minit kemudian, sebuah kereta polis datang
dan rumah saya pintu diketuk. Setelah ketuk beberapa kali, mereka cuba telefon handphone yang saya gunakan untuk hubungi pihak polis, kata beliau di sini. Saya jawab panggilan dan polis berkata, "Assalamualaikum puan." "Waalaikumsalam. Puan tadi ada panggil polis, cakap rumah puan diceroboh masuk." Ya, nanti. Saya pun turun dari katil, pergi ke depan dan buka pintu. 2 orang polis berada di depan rumah. Kemudian saya dapati rumah saya tak ada pun tanda-tanda rumah tu dipecah masuk. Pintu saya masih okey, tingkap ditutup rapat, tak ada yang pecah. Dan rumah ni pun tak ada bahagian pintu belakang, cuma ada tingkap dapur saja. Dan kemudian bila polis tu periksa, katanya, "Puan, daripada apa yang saya tengok, tak ada pun tanda-tanda orang pecah masuk." Dan saya pun katakan, "Entah, tadi saya dengar tau, dengan jelas orang macam nak ompel pintu dan orang buka pintu rumah saya." "Tak apa puan. Puan apa-apa boleh telefon kami lagi. Tak payah telefon nombor emergency tu. Ini nombor balai kami. Lebih senang untuk kita berurusan. Terima kasih." Jadi polis tu serahkan saya name card, di mana dekat name card tu ada nama beliau, ada nombor balai yang berdekatan dengan rumah saya. Polis tu pun berlalu pergi. Seorang temannya yang bersama dengan polis bercakap dengan saya tu, sebelum dia keluar, temannya dah keluar. Sebelum dia keluar, dia pusing, "Puan, tak maaf Puan tak terfikir ke yang mungkin puan dengar tu bukan orang?" Saya terdiam. Saya bukan nak takutkan, tapi unit rumah ni dah banyak kali dapat aduan tentang orang pecah masuk. Puan sewa rumah ni kan? Dulu pun pernah ada beberapa kes. Teman saya tu tak tahu sebab dia dari tempat lain dipindahkan ke balai ni. Saya dah banyak kali dah. Kalau cakap rumah ni, saya rasa teman-teman yang lain pun tahu. Saya terdiam, Casey. Terima kasih ya. Tak apa. Apa-apa puan telefon kita ya. Keluar, berlalu pergi kenderaan polis. Malam tu, setakat gangguan itu saja. Malam kedua, Casey, duduk dalam bilik. Sama juga, Casey. Yang saya dengar, bunyi orang bermain pintu, buka pintu, sirit barang di dalam rumah saya. Siapa tu? Jangan main-main Hello? Pendengar Ria 897, saya tak berani nak buka pintu bilik. Malah bila dalam bilik tu, saya terus matikan suara televisyen, tapi televisyen masih menyala. Cuma saya takut, Casey, seseorang dengar dari luar tu yang saya ada di dalam. Terlelap saya dibuatnya. Bangun tidur, tengok ruang tamu, okey, tak ada tanda-tanda pecah masuk. Dan saya mula percaya kata pegawai yang kedua mengatakan, rumah ni dah banyak kali dapat aduan kalau ada orang sewa tentang orang pecah masuk, tapi datang memang tak ada sesiapa pun. Jadi sampailah malam yang keempat, di mana saya dah tak tahan lagi. Saya tinggalkan rumah tu. Segala wang cagaran yang saya ada, ya, dikatanya di sinilah deposit yang saya simpan, saya berikan kepada ejen rumah tersebut, habis begitu saja, Casey. Casey, benda yang buat saya terus dah tak nak duduk dalam rumah tu, pada malam yang saya nak tidur, sekitar jam 10 malam setelah saya menonton TV. Saya boleh matikan televisyen saya, tiba-tiba bilik saya menjadi gelap sangat. Bila bilik tu dah terlampau gelap, saya mula rasa takut. Saya mula capai remote yang saya letak betul-betul. Tadi remote tu baru saya letak tepi katil saya. Bayangkan remote tepi katil, katilnya agak besar lah Aidah angkat remote, matikan TV, letak tepi katil. Baru perasan, ya Allah gelapnya bilik ni. Tak apa, Aidah pun ambil remote yang diletak tepi. Saya raba, Casey, mana remote aku ni? Casey, remote control yang diletakkan di atas katil di tepi saya tiba-tiba hilang. Ya Allah, mana remote aku ni? Casey, dalam bilik yang gelap, betul-betul dekat tepi televisyen, ada perempuan ni sedang berdiri, rambutnya panjang sangat sampai ke lantai, berbaju hitam, sedang tunduk
sambil mengeluarkan bunyi yang menakutkan. Casey, saya dah tak tahu nak baca apa. Sampaikan saya terkata subhanallah, 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 subhanallah. Sampaikan saya sebut subhanallah, saya menangis terketar-ketar badan. Casey, seram. Dalam bilik tidur yang gelap, benda tu berdiri betul-betul tepi TV. Bila saya bangun, sampai dekat depan pintu bilik, kata beliau, saya pun hidupkan lampu. Terang lampu tu. Remote TV saya, Casey nak tahu berada di mana? Remote TV saya berada di hadapan set televisyen, di atas almari yang ada di depan katil saya. Siapa yang alihkan benda tu dekat sana, Casey? Malam tu, saya dah tak boleh duduk dalam rumah tu. Saya pack barang-barang saya. Bila tengah pack barang dalam bilik, tutup pintu, tapi lampu bilik saya buka. Dekat luar di ruang tamu, Casey, macam ada pesta. Bunyi kerusi ditarik, diserit, diherit, membuat saya rasa takut sangat-sangat. Saudara, kisah-kisah yang bakal anda dengar dalam Misteri Jam 12, anggaplah ia hanya satu hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh menyesatkan kebenarannya. Kalau anda rasa Cerita pasal hantu lagi bagus. Sebab cerita pasal hantu, okey, cerita pasal orang sakit hati.